Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama mendengarkan forum pada pagi yang indah lagi nirmala ini. Saya Muhammad Syafikri bin Zulkifli selaku moderator forum kita pada hari ini akan bersama-sama ahli panel yang lain untuk menghuraikan topik perbincangan kita berkaitan isu makanan halal di Malaysia. Isu ini sememangnya menjadi topik yang hangat yang sering menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat. Kata orang, tak kenal maka tak cinta maka tak mesra. Oleh itu, sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam berkaitan isu ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan ahli panel kita. Dimulakan dengan ahli panel yang pertama merupakan saudari Nur Aimi Sofia Muzaffar Hisham. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi, saya berada dalam keadaan sihat walafiat. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua nampak pemalu tapi bijak berkata-kata dalam melontarkan hujah yang bernas, iaitu saudari Siti Aisyah Alia binti Muhammad Ismail. Apa khabar saudari di sana? Terima kasih saya ucapkan atas pertanyaan itu tadi. Alhamdulillah, saya sihat di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurlah kalau begitu. Manakala ahli panel kita yang terakhir ialah Siti Nur Sakila binti Mak Rashid. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik sahaja. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Usai perkenalan kita pada hari ini, ayuh kita berbalik kepada tajuk forum kita pada hari ini mengenai isu makanan halal di Malaysia. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian, izinkan saya membuka tirai diskusi forum kita pada hari ini dengan soalan yang bakal saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Aimi Sofia. Pada pendapat saudari, apakah faktor yang menyebabkan timbulnya isu makanan halal di Malaysia? Silakan saudari. Saya ucapkan kepada saudara moderator Muhammad Shah yang molek berkatinya atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Justru itu, tanpa melengahkan lagi masa yang diumpamakan seperti emas ini, mari kita capahkan lensa perbincangan kita kepada skop yang lebih khusus di bawah kata kunci salah satu faktor perdana yang menyumbang kepada timbulnya isu makanan halal di Malaysia adalah kerana sikap para pemilik premis makanan yang tamak kerana menginginkan keuntungan dengan menyalahgunakan logo pork free. Logo sebegini mengundang kekeliruan kepada pengguna kerana seolah-olah premis berkenaan berstatus halal. Bagi segelintir pengguna yang bersikap sambil lewa, mereka tetap mengunjungi dan menjamu selera di premis sedemikian. Persoalannya, di manakah nilai pegangan agama mereka apabila menikmati makanan di premis tersebut? Hal ini kerana logo pork free tidak menjadikan makanan itu halal sehingga kita menyemak adakah betul premis tersebut berstatus halal yang telah disahkan oleh JAKIM. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa kita hendaklah bijak dalam memilih urus niaga, lebih-lebih lagi dalam isu makanan. Justru, makanan itu juga adalah salah satu kewajipan untuk kita mengetahui kehalalannya. Kita beralih pula pada faktor kita yang kedua, iaitu cara penyediaan makanan dan perkhidmatan yang tidak menepati piawai agama Islam. Agama Islam amat menitik beratkan isu makanan yang masuk ke dalam perut umat Islam. Perkataan thayyiban bermaksud yang bersih. Maksud hadis ini, Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan kecacatan. Sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala tayyibun yuhibbun tayyibah, nasifun yuhibbun musfata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanadan afniyatikum. Sesungguhnya Allah SAW itu maha baik, dia menyukai kebaikan, dan Allah itu bersih. Dia menyukai kebersihan, Allah itu mulia. Dia menyukai kemuliaan, Allah itu dermawan, ia menyukai kedermawaan. Maka bersihkanlah oleh tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Keratan Akhbar Sinar Harian, beberapa pusat penyembelihan ayam telah ditutup di beberapa buah kawasan seperti di Kuching, Sarawak. Hal ini kerana cara penyembelihan tersebut tidak menepati dan mematuhi piawai yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Justru, kebersihan cara penyembelihan itu sendiri amat penting. Jika cara penyembelihan tersebut tidak mengikuti syarat-syarat dalam Islam, haiwan tersebut dikategorikan sebagai bangkai dan ia tidak bersih serta tidak selamat untuk dimakan. Ia juga menyebabkan haiwan yang disembelih itu terseksa di hujung kematiannya dan menjadi zalim kepada haiwan.
Oleh itu, kita hendaklah memastikan bahawa haiwan yang disembelih itu bersih mengikut piawai yang telah ditetapkan dalam Islam agar dapat mengelakkan diri daripada perkara yang tidak elok. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah dibuat oleh ahli panel yang pertama. Keuntungan dengan menyalahgunakan logo Pork Free dan cara penyediaan makanan dan perkhidmatan yang tidak menepati piawai agama Islam sememangnya akan mendorong timbulnya isu makanan halal di Malaysia. Jadi, setiap individu haruslah bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam memilih makanan yang dijual di premis makanan di luar. Seterusnya, saya minta ahli panel yang kedua untuk menyatakan pendapat beliau mengenai faktor lain yang mengakibatkan timbulnya isu makanan halal di Malaysia. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Pada pendapat saya, faktor komunikator yang merangkumi keagamaan dan sikap juga mendorong timbulnya isu makanan halal di Malaysia. Isu halal dan haram berkait rapat dengan diri seseorang Muslim. Komunikator juga menggabungkan ciri-ciri ini untuk mencari maklumat mengenainya. Bidang komputeran dan teknologi amat meluas seluruh dunia. Maka, maklumat bukan sahaja berfungsi sebagai penambah pengetahuan, malah sebagai pendorong kepada seseorang untuk bertindak balas dengan cara yang lebih berkesan ke arah pencapaian sesuatu matlamat. Kekeliruan mengenai isu halal yang tercetus sejak kebelakangan ini seharusnya menjadi pendorong kepada pengguna Muslim dalam mencari dan mendapatkan maklumat mengenainya. Terlalu banyak unsur-unsur barat yang telah dibawa masuk ke dalam negara kita seperti budaya dan tidak lupa juga makanan. Apabila masuknya sesuatu yang baru dari barat, pastinya ramai orang mahu mencuba makanan baru tersebut sehingga mereka leka dan alpa dengan isu halal dan haram yang berlaku di Malaysia. Oleh itu, sebagai pengguna, kita hendaklah bijak dalam memilih makanan yang kita makan agar badan kita tidak tercemar dengan perkara yang haram. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Apa yang dapat kita simpulkan dari hujah beliau, faktor lain yang mendorong timbulnya isu makanan halal di Malaysia ialah faktor komunikator yang merangkumi keagamaan dan sikap. Media massa mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap setiap individu. Ini kerana setiap maklumat berada di hujung jari, termasuklah yang baik maupun buruk. Sehingga kita tidak dapat membezakan kesahihan sesuatu perkara dan setiap yang ada di internet. Mampu memberikan pengaruh yang amat kuat terhadap seseorang individu. Kelihatan ahli panel kita yang berada di hujung sana kelihatan tidak sabar untuk menontarkan pendapat beliau. Dipersilakan saudari untuk mengutarakan faktor lain yang boleh mengakibatkan timbulnya isu makanan halal di Malaysia. Dipersilakan saudari. Sungguh bijak saudara moderator kita membaca fikiran. Baiklah, terima kasih kerana telah memberi peluang untuk saya melontarkan pendapat saya. Faktor yang mendorong timbulnya isu makanan halal di Malaysia ialah taktik murahan yang dimainkan oleh peniaga dalam menarik pengguna Islam untuk ke premis mereka dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ini bermaksud sikap pengguna dapat menjelaskan tingkah laku pengguna berkenaan dengan apabila, mengapa, bagaimana dan di mana orang membeli atau tidak membeli produk tersebut. Didapati sikap segelintir pengguna yang tidak mengendahkan sama ada makanan yang dibeli dan dimakan selama ini benar-benar halal atau sebaliknya. Malah mereka rancak menjamu selera, walhal ketika itu pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan dan mengambil tindakan terhadap premis makanan yang didapati menggunakan logo halal palsu dan ayat Al-Quran sebagai tipu daya dalam urus niaga. Justeru, sebagai seorang umat Islam, kita sewajarnya memiliki perasaan ragu-ragu agar tidak tertipu dengan tipu daya manusia yang semakin hari semakin merosakkan akidah umat Islam. Oleh itu, kita hendaklah berwaspada dengan premis makanan yang memaparkan ayat Al-Quran di premis mereka. Pastikan kita selidik terlebih dahulu kebersihan dan status halal makanan tersebut. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Kita dapat sama artikan sifat peniaga seperti ada udang di sebalik batu yang menggunakan taktik umpan untuk menarik pelanggan Islam untuk datang ke premis mereka.
Kita sebagai pengguna yang bijak, sentiasalah berjaga-jaga dan berwaspada dalam setiap perkara agar tidak termakan tipu tersebut. Baiklah, saya yakin warga dewan sekalian pasti tertanya-tanya, mengapa Islam menitik beratkan, mengapa kita harus menghindari makanan yang haram? Kita yakin setiap sesuatu perkara itu pasti ada kebaikannya. Kekal bersama saya sehingga ke titik akhir, maka warga dewan sekalian akan bertemu dengan jawapannya. Jadi, saya ingin mengajukan soalan sekali lagi kepada ahli panel kita yang ketiga. Saudari, bolehkah saudari jelaskan kesan terhadap individu dalam menghindari makanan yang haram dan mengutamakan makanan yang halal? Dipersilakan saudari. Hadirin sekalian, terima kasih kepada saudara pengerusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Kebaikan memakan makanan halal dan sunnah ialah dapat menyihatkan tubuh badan seseorang. Kesihatan tubuh badan termasuk dari aspek fizikal, mental dan rohani. Hal ini demikian kerana pemakanan yang baik dapat mempengaruhi pemikiran seseorang, ianya menjadikan seseorang itu lebih cergas, sihat dan kehidupannya lebih terjamin dan diberkati Allah SWT. Seterusnya, kebaikan memakan makanan halal dan sunnah ialah akan terhindar dari kemungkaran. Bagi umat Islam sendiri, konsep halalan thayyiban itu sendiri dapat menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api nerakalah yang layak baginya. Riwayat At-Tirmizi. Hal ini demikian kerana dengan memakan makanan yang halal, segala ibadah dan doa yang dilakukan akan diterima Allah sepenuhnya. Dari sudut akademik pula, pemakanan yang halal ini membolehkan seseorang itu mendapat keputusan yang baik. Ini kerana makanan yang halal itu lebih terjamin berbanding makanan yang haram, iaitu yang tidak mempunyai khasiat dan tidak ada kriteria-kriteria yang baik untuk membentuk seseorang itu lebih peka terhadap pembelajarannya. Mempunyai hafalan yang kuat, mental yang cergas yang membolehkan seseorang itu berfikir lebih jauh ke hadapan. Ini bermakna dengan memakan makanan yang halal, ini ianya mempunyai kelebihan yang lebih layak berbanding makanan yang haram. Makanan yang halal ini memudahkan seseorang itu menerima pembelajaran lebih cepat berbanding dengan kawan yang kerap makan makanan yang haram yang mengandungi unsur-unsur yang tidak berzat dan tidak baik bagi kehidupan seseorang pelajar. Akhir sekali, kebaikan memakan makanan yang halal dan sunnah ialah dapat menghindar dari sebarang penyakit. Misalnya, Allah SWT telah mengharamkan daging babi kerana sains telah membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus JE iaitu Japanese Encephalitis dalam babi. Kedua ini dikatakan sukar untuk dibunuh. Maka dari itu, perintah Allah SWT dalam menjaga soal makanan dan minuman atau apa jua produk kegunaan umat Islam hanya yang halal amat penting supaya memberi kebaikan kepada individu itu sendiri, terutama dari segi kesihatan. Oleh itu, jelaslah bahawa banyak kebaikan jika seseorang itu memakan makanan yang halal dalam kehidupan seharian. Terima kasih atas pandangan yang diberi oleh saudari Siti Nur Sakila. Jelaslah bahawa menghindari makanan yang haram dan mengutamakan makanan yang halal memberikan impak yang positif terhadap seseorang individu. Seterusnya, apa pula pendapat ahli panel kita yang kedua mengenai kesan menghindari makanan haram dan mengutamakan makanan yang halal ini? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudara moderator kita kerana mengajukan soalan tersebut. Izinkan saya memberikan hujah saya tentang kesan menghindari makanan haram dan mengutamakan makanan halal dalam beberapa aspek iaitu keluarga, masyarakat dan negara. Dari aspek keluarga, kebaikan memakan makanan yang halal di antara seisi keluarga dapat menjamin kebahagiaan dan keharmonian sesebuah keluarga.
Sebagai contoh, ketua keluarga iaitu bapa berperanan dalam mencari rezeki dan kekayaan. Ada ketikanya mereka lupa untuk menyimak sama ada cara yang dilakukan betul atau bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti ada berlakunya riba. Pentingnya mencari rezeki dari sumber yang halal kerana ianya akan mempengaruhi kebahagiaan sesebuah keluarga dari aspek air muka, percakapan antara satu sama lain, tingkah laku dan sebagainya. Tambahan pula, memakan makanan yang halal dari aspek keluarga dapat membentuk darah daging yang baik, sejurus dapat membantu melahirkan anak-anak yang mempunyai sahsiah yang terpuji. Seterusnya, makan makanan yang halal dari aspek masyarakat pula ialah dapat melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Dari segi rohani, masyarakat akan menjadi lebih peka dan sedar dengan apa yang dilakukan dan bukan hanya mengikut nafsu, syahwat dan lalai. Dari segi jasmani, masyarakat akan mempunyai tenaga yang lebih banyak untuk melakukan pekerjaan, malah mampu untuk melakukan ibadah setelah penat pulang dari bekerja. Akhir sekali, makan makanan yang halal dari aspek negara pula ialah dapat menjaga status negara Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Hal ini demikian kerana penduduknya yang hanya memilih produk yang mempunyai lambang atau logo JAKIM iaitu logo halal telah meningkatkan dan memajukan industri dan perniagaan yang menjual makanan yang halal. Oleh itu, sudah terang lagi kami bersuluh bahawa dengan memakan makanan yang halal ini dapat memberikan pelbagai kebaikan dari pelbagai aspek dalam kehidupan kita di dunia ini. Begitu ringkas tapi padat ya hujah yang disampaikan oleh panel kedua ini. Sesuai dengan gelarannya, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata. Berdasarkan hujah yang disampaikan oleh dua ahli panel kita pada hari ini, sudah terang lagi kami bersuluh bahawa dengan menghindari makanan yang haram dan mengutamakan makanan halal dapat memberikan kesan yang positif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kesan yang negatif. Saya yakin warga dewan sekalian sudah dapat merungkai persoalan yang penuh tanda tanya sebelum ini. Ahli panel kita melontarkan jawapan mereka sebentar tadi. Mari kita telusuri bahtera forum kita dengan lebih mendalam lagi mengenai apakah kaedah-kaedah yang boleh diambil untuk menghindari makanan haram di Malaysia. Soalan ini kita ajukan buat saudari Nur Aimi Sofia. Dipersilakan saudari. Mari kita meneruskan perbincangan kita menggunakan minda kelas pelajar kelas pertama dengan membicarakan bahawa kaedah-kaedah yang boleh diambil untuk menghindari makanan haram di Malaysia adalah setiap individu haruslah menghindari tempat makanan yang meragukan. Ketika berkeinginan mahu makan di luar rumah, pastikan tempat makanan yang menjadi tujuan ini jelas menyajikan makanan yang halal. Hindari kedai makanan yang menjadikan masakan yang secara jelas diragukan kehalalannya. Misalnya, tempat makan ini menyajikan menu ayam namun juga menyediakan menu berusulkan babi ataupun menyediakan minuman beralkohol. Jika ragu, sebelum memesan makanan sebaiknya bertanya lebih dahulu. Bak kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Beberapa tempat makan yang menyediakan menu babi kerap memberi informasi kepada pengunjung. Jika sudah jelas tempat makan ini menyediakan menu tidak halal, sebaiknya segera berpindah ke tempat makanan lain. Seterusnya, setiap individu juga haruslah mempunyai ilmu pengetahuan dengan mengenal pasti kod makanan yang tidak halal. Beberapa makanan yang tidak halal seperti babi dan anjing memiliki kod dan sebutan khusus. Sebagai Muslim harus faham atau minimal tahu kod untuk makanan haram ini. Biasanya, daging anjing disebut B1 dan daging babi disebut B2. Ada juga sebutan lain di beberapa daerah, misalnya istilah bipang atau babi panggang atau sengsu alias tongseng, asu atau anjing. Kenali juga istilah olahan daging babi asal Cina seperti char siu atau lam ciao. Hal ini berlaku juga ketika hendak makan di beberapa daerah dengan minoritas Muslim atau saat berada di luar negeri. Seterusnya, apa pendapat saudari Aisyah mengenai langkah menghindari makanan tidak halal ini? Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita. Memang tidak dapat disangkal lagi. Setiap individu haruslah mengambil tindakan agar dapat menghindari makanan haram, agar tidak timbulnya isu makanan halal di Malaysia. Persis kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demikianlah tadi perbincangan menarik mengenai tajuk kita pada hari ini, isu makanan halal di Malaysia. Kita telah membincangkan faktor, kesan, kaedah menghindari makanan haram. Tuntasnya, kebimbangan kita sebagai umat Islam hendaklah diutarakan dalam hal makanan. Hal ini kerana, seperti yang telah dinyatakan, makanan berkait rapat dengan akidah dan kebenaran dalam seseorang Muslim yang beramal dengan agamanya. Bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, iaitu sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia ada seketul daging yang mana jika ia baik, seluruh badan akan menjadi baik, dan sekiranya ia rosak, seluruh badan manusia menjadi rosak. Oleh itu, sebagai umat Islam yang berjaya di dunia dan di akhirat, kita hendaklah mengutamakan makanan halal agar kita terselamat dan terjamin serta berjaya di sini maupun di akhirat kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang cukup bersemangat menjawab segala pertanyaan yang telah diajukan oleh saya sebentar tadi mengenai isu makanan halal di Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin sekalian kerana sudi mendengar perbincangan kami pada hari ini. Semoga informasi yang dikongsikan dapat memberi manfaat pada semua dan tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Para hadirin sekalian, sebelum bersurai, izinkan saya untuk melontarkan serangkap dua pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Entahlah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saya, mewakili semua ahli panel, ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi bersama-sama dengan forum kumpulan kami pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih.